Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih kerana sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Okey, kisah seram kita pada malam ni, saya nak sambung kisah seram daripada salah seorang subscriber yang dulu sebenarnya saya banyak kali jugalah cerita tentang kisah dia. Dah ada part 1, part 2, part 3 macam tu kan. Okey, kisah seram yang saya masukkan ni adalah kisah seram daripada Nadim. Jadi dia dah hantar kisah ni dah terlampau lama, tapi saya terpaksa hold. Saya minta maaf dengan awak Nadim. Ya, sebab dah terlalu banyak yang kita listkan. Jadi kita habiskan dulu yang dah list lama tu, barulah kita ceritakan kisah awak ni. Jadi kisah yang dia ceritakan pada kali ni, dia bagi tajuk apa maksud mimpi ni. Cuma kisah kali ni terlalu panjang tau. Yelah, saya tahu korang mesti suka kan, kalau panjang lagi bagus kah macam tu. Cuma kami lah pula yang tak sempat. Jadi untuk kisah dia kali ni, saya akan buat 2 part. Saya akan pecahkan jadi part 4 dengan part 5. Sebab 1, 2, 3 kita dah ceritakan dulu-dulu. Jadi dah sedia? Jom kita mula. Okey, kisah ni mula masa dia dah kehilangan ayah kandung dia. Jadi masa tu dia nampak lah yang ibu dia ni struggle sangat. Ibu dia kuat sangat sebagai seorang ibu tunggal nak besarkan dia orang bertiga. Dah tu daripada setahun ke setahun sampailah dia ke tingkatan 5. Cuma pada masa tu dia tak terfikir pun nak sambung belajar ke apa. Ya kan, dia anak sulung. Mungkin dia fikir yang dia nak bekerja dan tolong maknya. Katanya masa dia awal remaja, lepas pemergian ayah dia, hidup dia macam normal je. Dan sampailah satu saat tu, dia didatangi dengan mimpi yang sangat menakutkan. Ada satu hari, dia bermimpi dikejar oleh harimau kumbang dekat dalam ladang kelapa sawit. Masa tu, dia nampak je harimau kumbang tadi, terus dia lari. Lari punya lari tu, seolah-olah macam dah tak ada penghujung tau. Dan dia boleh rasa yang kaki dia tu kebas dan larian dia pula seolah-olah macam tak jejak tanah. Tapi harimau kumbang tadi, dia terus kejar si Nadim ni. Masa tu, Nadim ni perasan lah yang keadaan sekeliling ni dah masuk senja nak ke malam dah. Ya kan, gelapnya tu ada lagi kekuning-kuningan macam tu kan. Cuma dia terus berlari. Dia lari dan dia tak toleh langsung ke belakang. Cuma dia pasti yang harimau kumbang tadi betul-betul ada dekat belakang dia. Dan tak lama lepas tu, dia boleh terjatuh. Tak tahu apa benda yang dia terlanggar ke ataupun macam mana dia boleh terjatuh tu, dia tak pasti. Masa dah jatuh tadi, dah rebah berguling-guling macam tu, dia pandang ke arah harimau kumbang tadi dan harimau tu makin laju menghampiri dia tau. Sampaikan dia cakap masa tu dia nampak dengan jelas sangat penampakan harimau kumbang tu. Katanya mata harimau kumbang tu berwarna oranye cerah macam tu, macam limau dia punya oranye tu. Badan dia pula hitam berkilat dan bulunya pula elok je tersusun, seolah-olah macam dah disikat dengan rapi. Katanya ibarat macam kuda yang dah disikat-sikat tu kan, macam gitulah bulunya. Dah tu mungkin si harimau tadi dah nampak dah Nadim ni jatuh kan. Jadi dia pun terkam ke arah Nadim tu. Dia melompat dan tinggi tak tinggi harimau tu melompat, katanya setinggi lampu jalan tau. Boleh tahan lah kan. Dah masa tu dia fikir tak ada harapan dah ni. Inilah penamat aku. Dia macam boleh rasa tau yang dia diambang maut dah masa tu. Jadi sebab dah tak boleh nak buat apa, yang dia mampu buat masa tu adalah menjerit. Dia jerit sekuat hati dengan harapan adalah orang-orang siapa-siapa je yang dengar dia kan dan tolong selamatkan dia. Tapi tiba-tiba dia dengar bunyi azan subuh. Dan masa itulah baru dia terkejut. Dia tersedar daripada tidur. Dah bangun daripada tidur tadi, dia tengok badan dia macam basah dengan peluh. Dan dia pun bangun pergi ke arah bilik air. Yelah, nak pergi bersihkan diri, nak ambil air semayang, nak solat subuh semua kan. Tapi masa dia sampai je dekat depan pintu bilik air tu, dia terpandang ke arah kaki dia. Dan kaki dia ni kotor tau. Kotor dengan rumput dan juga tanah. Seolah-olah macam orang yang baru je lepas main bola sepak dekat padang tapi tak pakai kasut. Macam itulah dia punya gambarannya. Dah tu Nadim ni pun macam pelik lah kan. Mana pula datangnya rumput dekat kaki aku ni macam gitu. Dah tu ibu dia pun datang. Menung. Elok sangat lah menung depan rumah setan tau. Kang masuk bilik air nanti
menung lagi. Ibu dia tegur. Dah tu dia pun tersentap dengan teguran ibu dia tadi. So dia pun terus masuk dalam bilik air. Dah selesai semua, settle semua, dia pun bersiap-siap lah untuk pergi kerja kan. Katanya masa tu dia bekerja sebagai seorang mekanik motosikal, dan tempat dia kerja pula ada dekat ibu negeri. Jadi pagi tu dia akan hantar dulu adik dia pergi sekolah. Dah tu barulah dia terus pergi kerja. Jadi dah sampai tempat kerja, biasanya dia akan makan dulu, dia akan sarapan dulu dengan bekal yang mak dia bekalkan. Dekat tempat kerja dia pula, katanya dia memang sangat ramah lah dengan pelanggan dia, dan dia adalah orang yang selalu disapa. Konon orang cakap kalau dia yang baiki motosikal ataupun kenderaan dia orang ni macam tahan lama macam tu. Jadi dalam pukul 1 ibu dia call, katanya, "Assalamualaikum bang, balik bang, atuk dah meninggal. Ibu dah sampai rumah ni, dah ambil dah adik-adik dekat sekolah tadi. Kita orang tengah siap sekarang, cepat balik." Dan si Nadine ni pula mengiyakan je lah. Dia pun kemas-kemas barang, minta izin untuk balik awal semua. Dan dalam pukul 2 petang dia mulakan perjalanan balik ke kampung dia orang. Jadi atuk yang dia masukkan ni adalah atuk belah arwah abah dia. Katanya lepas beberapa tahun je ayah dia meninggal dunia, kesihatan atuk dia pun merosot juga. Dah tu atuk dia dah tak boleh berjalan, mengharapkan anak-anak dia yang lain je lah yang jaga. Yelah, dari segi makan, pakai, mandi semua kan, dan semua urusan-urusan lain memang adik-beradiknya ayah dia ni yang uruskan. Masa dia sekolah dulu pun, kalau cuti sekolah je memang dia akan balik kampung dan jenguk atuk dia. Dia sendiri pun pernah cakap dengan atuk dia, "Datanglah duduk dengan dia orang kan, pindah ke rumah yang dia orang duduk sekarang ni." Tapi atuknya tak nak. Atuknya cakap dia tak nak bebankan ahli keluarga Nadim ni. Dan tak lama lepas tu dia orang semua pun sampailah dekat kampung. Sampai je dekat kampung tadi, tiba-tiba dia terdengar adalah mulut-mulut yang bercakap macam ni, "Arwah abah kamu dah lama meninggal. Jadi kamu tak tersenarai dalam penama wasiat arwah atuk kamu. Jangan kamu nak kata-kata nak claim apa-apa." Masa tu Nadine ni pun macam, benda pula ni kan. Dan dia cakap, "Saya tak kisah pun." Masa tu ibu dia pun dengar juga tau. Dan ibu dia cakap macam ni, "Yelah tak apa, nanti belah kami pun akan tarik semula bahagian arwah abah. Sebab abah dah meninggal. Sebelum laki orang meninggal, arwah ada pesan supaya bantu abah." Dah tu mulut-mulut yang bunyi tadi pun senyap, semuanya senyap kan. Nadim ni pula dia perasan yang ramai sangat mata-mata yang perhatikan dia. Cuma dia tak ambil pusing semua tu. Dia dalam keadaan sedih masa tu kan, baru je kehilangan atuk dia, dan dia pun macam rapat juga dengan atuknya. Jadi dia pun terus keluar daripada rumah tu, pergi ke arah tanah perkuburan, pergi melawat kubur atuk dia, kubur arwah opah, dan juga kubur arwah abah dia. Katanya masa tu dia orang tak sempat pun nak tengok, nak tatap buat kali terakhir wajah arwah atuk dia. So macam agak terkilan lah dekat situ. Masa Nadim sampai je dekat tanah perkuburan, masa tu dia nampak lah ada beberapa orang lagi dekat situ, mungkin kawan kepada arwah atuk dia. Dan ada jugalah yang tegur dia, "Kamu ni anak siapa?" Dan Nadim ni balas, "Saya cucu arwah." Jadi ada yang diam, ada yang tersenyum je, dan ada juga yang cakap, "Ini kot dulu yang sakit masa baby dulu kan." Yelah, benda panas. Nadim ni pula dia malas lah nak ambil pusing apa yang orang cakap. Biarlah dia orang nak cakap apa pun kan. Dan Nadim pun duduklah dekat kubur arwah atuk dia tadi. Dia alaskan tikar mengkuang dan dia duduk dekat sana. Masa tu hari dah petang ke arah senja macam tu tau. Dan dia duduk atas tikar tu, dia boleh tertidur dekat situ. Mungkin sebab dia dah kepenatan kan, dah drive jauh tadi. Jadi dia tertidur. Masa dia terjaga tu, dia tengok hari sekeliling dia, hari dah malam dah. Dan masa tu dia ternampak seorang lelaki yang berjubah putih. Dia pakai serban yang kala hijau. Masa tu lelaki tadi berjalan perlahan-lahan tau. Jadi Nadim tadi pun dia terus bangun dan nak balik rumah lah kan. Tapi tiba-tiba lelaki yang berjubah tadi dia tegur Nadim tau. Katanya, "Assalamualaikum." Nadim balas, "Waalaikumsalam." Dan lelaki tu tanya, "Buat apa kat sini? Dah malam ni." Dah tu Nadim pun cakap lah, "Oh, atuk saya meninggal tengah hari tadi. Saya baru je sampai sini dan saya tertidur pula kat sana." Jadi lelaki berjubah tadi pun tanya lagi, "Kamu cucu arwah ke?" Nadim balas, "Ya, pakcik ni siapa?" Dah tu lelaki berjubah tercakap, "Oh, kubur arwah anak saya ada dekat sana tu. Selang beberapa baris je daripada kubur arwah atuk kamu. Kamu
Tak takut ke? Lelaki tu boleh tanya tau, takut ke tak? Dah sekelilingnya kubur, maunya tak takut kan? Cuma masa tu dia baru terfikir, lah sekarang dia ada dekat tanah perkuburan tau. Masa tu lah dia baru rasa macam, yelah agak seram lah juga. Masa tu lah baru dia rasa macam, alamak jauh lah pula rumah dengan tanah perkuburan ni. Dah tu Nadim tadi pun minta lah diri kan, cepat-cepat nak balik dah ni. Dia cakap, tak apalah pakcik, saya nak balik dulu, bye. Tapi lelaki berjubah tadi dia halang tau. Dia cakap macam ni, tunggu kejap, saya nak pesan boleh? Nadim cuma iyakan je lah kan. Dan lelaki berjubah tu pesan apa? Dia cakap, dalam hidup kita ni, inilah rumah terakhir kita. Jangan takut, yang dah pergi memang tak akan kembali. Yang patut kita takut, apa persediaan kita, apa yang kita nak jawab, apa jawapan kita nanti. Ini yang akan meletakkan kita dekat mana diri kita kelak. Kamu orang penting, kamu abang, anak, lelaki ni berat tanggungjawabnya. Nadim pun cuma mengiyakan je lah. Yalah pakcik, saya balik dulu. Dan dia pun teruskan perjalanan nak balik rumah lah kan. Cuma bila dia dah sampai dekat jalan besar tu, dia pun toleh lah ke belakang kan, nak tengok ke arah pakcik tadi. Tapi bila dia toleh belakang, pakcik tadi dah tak ada dah menghilang. Bila dia sampai je dekat rumah, dia terkejut tengok mak dengan adik-adik dia semua dah tunggu kepulangan dia dah. Dan ibu dia terus cakap dengan dia, jom balik. Dan Nadim ni pun tanyalah kan, tak nak tunggu dulu ke bu? Kan tahlil kan 3 hari. Dah tu terdengarlah pula ada yang bercakap macam ni, balik je lah kamu, ayah kamu pun dah tak ada. Panas punggung kamu ya kalau duduk lama-lama kat sini. Orang lain pun panas hati tengok muka-muka kamu ni. Rasa macam, ya Allah, dia orang boleh cakap macam tu. Dah Nadim ni pun cakap, jomlah bu, kita balik. Masa tu ibu dia nampak macam penat sangat tengah mandu kan. Dan dia pun ajaklah ibu dia borak. Dia borakkan tentang apa yang dia mimpi, yang tentang harimau kumbang tadi. Dia tanyalah, bu, abang ada benda ni nak tanya. Sehari sebelum arwah atuk meninggal, abang ada mimpi. Abang mimpi ada harimau hitam kejar abang, lepas tu terkam ke arah abang. Apa maksud mimpi dia tu bu? Dan ibu dia pun cakap, alah mimpi mana tidur je tu, tak apalah abang penat sangat kot. Cuma pada malam tu ibu dia nampak macam agak gelisah compare dengan hari-hari yang sebelumnya. Tak lama lepas tu dia orang pun berhentilah dekat RNR kejap, nak rehat, makan semua kan. Dan lebih kurang dalam 1 jam jugalah dia orang stay kat sana. Lepas tu barulah dia orang teruskan perjalanan untuk balik ke rumah. Sampai je dekat rumah, ibu dia tak banyak cakap, senyap je. Dan adik-adik dia pula dah semuanya dah tidur. Dah semuanya masuk ke rumah tadi. Dan masa tu ibu dia pergi ke arah Nadim ni tau. Dia orang duduk dekat meja makan, lepas tu dia orang macam slow talk macam tu lah kan. Masa tu ibu dia cakap macam ni, bang, dulu ibu ada dengar cerita, orang tua-tua kata macam apa yang jadi pada kamu ni seolah-olah macam tukar nyawa tau. Nadim ni pun macam pelik lah kan. Tukar nyawa? Tukar nyawa apa pula kan? Ibu dia cuma cakap macam ni, ya tukar nyawa, mungkin alamatnya kamu, tapi tersasar kena ke arwah atuk kamu. Nadim ni tak faham, jadi ibu tanyalah ibu dia, apa ni bu? Tak faham lah bu. Dah tu ibu dia cuma jawab, tak perlu faham lah, sebab ni bukan kepercayaan kita pun, ni cuma fahaman orang dulu-dulu macam tu je. Ramai orang yang sayangkan arwah abah kamu tu, tapi ada juga yang benci kena arwah abah kamu tu. Ingat pesan atuk, jangan tinggal solat, rajin-rajin mengaji Al-Quran. Kamu ingat kan? Nadim ni cuma mengiyakan je lah. Ya, saya ingat. Lepas dah borak dengan ibu dia tadi, dia pun masuk tidur kan. Cuma katanya pada malam tu dia rasa macam panasnya lain macam. Dah pasang dah kipas dengan kelajuan tahap yang maksimum, tapi tetap juga dia rasa macam bilik ni seolah-olah ada bahangnya tau. Ya, panas tak panas tu sampaikan dia boleh berpeluh-peluh. Masa tu dia rasa mengantuk, cuma sebab panas sangat jadi dia macam tak boleh nak tidur. Dan tiba-tiba dia seolah-olah ditarik pergi ke satu tanah perkuburan lama. Dekat kawasan perkuburan lama tu keadaannya gelap dan hanya diterangi dengan cahaya bulan je. Dia tengok sekeliling macam tu, kat mana pula ni? Dan masa tu dia perasan yang suasananya tu macam berkabus tau. Dan tiba-tiba dia nampak ada sebuah rumah usang yang ada dekat tengah-tengah tanah perkuburan tu. Suasana kawasan tanah perkuburan tu memang sunyi sepi, dan yang dia dengar cuma bunyi cengkerik macam itu je. Dia pula berdiri je dekat situ, tak bergerak tau. Dan tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebat. Masa tu dia fikir, alamak basah habislah aku nanti. Nak tak nak memang dia kena
bergerak juga daripada situ dan pergi ke arah rumah Husang tu kan, untuk berteduh macam tu lah dia fikir. Dan dalam masa yang sama juga dia memang berhati-hati sangat sebab dia takut nanti terlangkah kubur ke ataupun terpijak kubur ke kan. Jadi masa tu dia cuma berpandukan ada batu nisan yang dah Husang dah lama dah, macam seolah-olah kubur tu adalah kubur lama yang dah ditinggalkan. Jadi bila dah berjalan ke arah rumah Husang tadi, dah sampai dekat depan rumah Husang tu, dia beranikan diri untuk masuk ke dalam rumah tu tau. Niatnya cuma nak tumpang teduh daripada hujan macam itu je lah. Dan tiba-tiba bila dia dah masuk ke dalam rumah tadi, tiba-tiba je rumah tu boleh bergoyang tau. Dia macam bergegar dan terus bergegar, bergoncang daripada perlahan kepada kuat sikit, lepas tu makin kuat, lepas tu makin kuat. Dan tak lama lepas tu dia dengar ada suara yang sangat kuat, sangat kasar, jerit ke arah dia, keluar, keluar, keluar. Hujan masa tu pun makin lebat tau. Suasananya pun jadi makin sejuk. Katanya sejuknya tu sampai rasa kat tulang ni ha. Dan tak lama lepas tu dia terjaga, tersedar kan. Badan dia memang basah lecun dan jantung dia ni tak cakap lah, memang berdegup laju duk. Dah tu dia perasan yang dia rasa macam rambut dia ni basah tau. Dia sampaikan kulit kepala pun basah. Sama ada dia basah berpeluh ataupun mungkin basah sebaliknya. Masa tu macam dia terdetik jugalah dalam hatinya kan, apa masuk mimpi ni? Kalau betul lah ini hanyalah mimpi, apasal rambut dia sampai basah lecun macam tu? Jadi sejak daripada peristiwa tu, dia memang tak pernah lagi ceritakan mimpi dia pada orang lain. Cuma dia cakap kali ni dia hanya nak berkongsi cerita dia kepada orang-orang yang mungkin ada pengalaman sama macam dia. Dah tu dia tinggalkan pesan, saya akan baca je, okey? Dia cakap, ketahuilah bahawasanya syaitan itu ada 1001 cara untuk menyesatkan kita. Oleh kerana janji mereka, janganlah kita manusia terpedaya, kerana setiap ciptaan Allah punyai tugas dan peranan masing-masing. Jalankan tugas kita sebagai hamba Allah dan biarkan mereka jalankan tugas mereka. Kita sama-sama diuji dan Allah yang akan menghakimi kelak. Satu nasihat yang sangat indah kan. The end. Okay, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Ya, macam yang dia dah bagi tajuk dekat sini, apa maksud mimpi ni kan. Jadi mungkin ada antara kita yang ada pengalaman ataupun tahu sedikit sebanyak tentang mimpi, dan bolehlah tinggalkan komen dekat bawah, sharekan tentang pengetahuan korang semua tentang mimpi yang mungkin berkaitan dengan apa yang dah Nadim ni alami. Yelah, selain daripada mimpi tu hanyalah mainan tidur je, tapi mungkin bagi setengah orang yang tahu ataupun mungkin berilmu tu kan, jadi biasanya orang-orang ni ada pendapat diorang sendiri. So tak payah nak segan silu, komen je dekat bawah. Jadi saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni, dan macam biasa kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.